salam sejahtera kelas. Kita akan tengok pengenalan course outline bagi kursus DBG 4323 iaitu Human Resource Management HRM pada hari ini. Berikut merupakan muka surat pertama course outline kita di mana terdapat maklumat tentang kursus kita iaitu semester 4 Year 2 tahun kedua DVM. Kod kursus ialah DBG 4323 di mana D merujuk kepada program diploma, B merujuk kepada program bisnes, program kesetiausahaan pentadbiran. Nombor 4 merujuk kepada semester yang pada tahun sesi sekarang iaitu semester 4, manakala nombor 3 merujuk kepada kaedah penilaian akhir di mana untuk kursus ini kaedah penilaian akhir diuji melalui teori dan amali. Teruskan dengan matlamat tentang kursus ini iaitu at the end of this course, students will be able to perform human resource general administration roles and functions effectively. The students will have the essential skills in planning and managing human resource. Manakala hasil pembelajaran melalui kursus ini terbahagi kepada 3 outcome. Yang pertama, CLO yang pertama iaitu Explain Human Resource Management Functions in Relation to Given Situations, di mana ia merangkumi kognitif aras 3 dan PLO 1. Yang kedua, hasil pembelajaran yang kedua ialah CLO 02 iaitu Produce Necessary Documentation for Human Resource Administration in relation to given situations, di mana ia merangkumi psikomotor aras keempat dan PLO yang kedua. Manakala yang terakhir, hasil pembelajaran kita bagi kursus ini ialah CLO 03 iaitu Apply Knowledge in Human Resource to Solve Problems or Issue, di mana ia merangkumi aras kognitif yang ketiga dan PLO ke-6. Seterusnya, kita pergi tentang isi kandungan kursus kita iaitu sepanjang 14 minggu kita akan belajar tajuk-tajuk mengikut peruntukan waktu yang telah ditetapkan. Untuk minggu pertama dan kedua, kita akan belajar Introduction to Human Resource tajuknya, dan kaedah pentaksiran untuk tajuk ini ialah test di mana akan dilakukan pada minggu ke-9. Maksudnya di sini, tajuk pertama kita akan belajar selama 2 minggu dari tarikh 23 Ogos 2020 hingga 3 hari bulan September 2020. Seterusnya, minggu ketiga hingga minggu kelima iaitu dari tarikh 6 hari bulan September 2020 hingga 24 hari bulan September 2020, kita akan belajar tajuk yang kedua iaitu Recruitment and Selection, di mana dalam tajuk ini ada 5 subtajuk. Untuk tajuk ini kita ada praktikal pertama yang akan dilakukan pada minggu ke-6.
Terusnya, minggu ke-6 hingga minggu ke-8 iaitu 18 hari bulan Oktober hingga 5 hari bulan November 2020, kita akan belajar tajuk training di mana dalamnya ada 4 subtajuk. Dalam semasa kita belajar tajuk ini, kita akan membuat amali yang kedua iaitu praktikal yang kedua pada minggu ke-8. Dan seterusnya, minggu 9 kita akan belajar tajuk performance appraisal di mana dalam tajuk ini ada 5 subtajuk. Kita akan belajar ke-5 subtajuknya selama seminggu dari tarikh 8 hari bulan November 2020 hingga 12 November 2020. Untuk tajuk ini, ia akan merangkumi dalam test 1, akan diuji dalam test yang ke-1 pada minggu ke-9. Terusnya, minggu ke-10 hingga minggu ke-12 iaitu dari tarikh 15 hari bulan November 2020 hingga 3 Disember 2020, kita akan belajar tajuk yang ke-5 iaitu benefits and rewards di mana dalam tajuk ini ada 4 subtajuk dan keempat-empat subtajuk ini akan diuji melalui kaedah penilaian berterusan iaitu case study yang akan diuji pada minggu ke-13. Tajuk yang terakhir bagi kursus ini iaitu tajuk yang ke-6, disciplinary systems. Dalam tajuk ini, kita akan belajar 3 subtajuk dalam masa 2 minggu dan tajuk ini akan diuji dalam penilaian berterusan case study yang akan dijalankan pada minggu ke-13. Kita tengok jadual penilaian di mana sepanjang 14 minggu kita akan membuat test pertama iaitu merangkumi CLO yang pertama sebanyak 10%, manakala praktikal 1 dan kedua yang merangkumi CLO kedua sebanyak 20 dan 20% masing-masing, manakala case study merangkumi CLO yang ketiga sebanyak 10%. Di keseluruhannya, PB yang akan dijalankan sepanjang 14 minggu, PB maksudnya penilaian berterusan ya, akan dijalankan sepanjang 14 minggu ini akan diperuntukkan sebanyak 60% markah. Manakala untuk final examination, iaitu terbahagi kepada teori dan praktikal, teori merangkumi CLO yang 1 sebanyak 10%, manakala amali pula merangkumi CLO yang kedua sebanyak 30%. Maka semua jumlah keseluruhannya untuk penilaian adalah 100%, di mana penilaian berterusan terbahagi kepada 60%, manakala penilaian akhir diperuntukkan sebanyak 40% dan jumlahnya adalah 100%. Seterusnya kita melihat Assessment Specifications Table iaitu jadual AST. Dalam jadual ini menunjukkan paparan keseluruhan tentang penilaian berterusan iaitu Continuous Assessment dan penilaian akhir Final Assessment bagi ketiga-tiga CLO yang terlibat mengikut peruntukan peratus markah bagi setiap penilaian, manakala ada remarks di mana catatan untuk suggested time for test practical 1 dan practical 2 serta case study.
Di sini ada 6 main references yang boleh kita rujuk untuk mendapatkan maklumat yang lebih lanjut tentang tajuk-tajuk atau topik-topik pembelajaran yang kita akan belajar dan boleh melayari laman sesawang yang disenaraikan. Kehadiran dan peraturan semasa kuliah. Pelajar mesti hadir tidak kurang dari 80% masa pertemuan. Sekiranya pelajar tidak memenuhi syarat di atas, maka pelajar tersebut tidak dibenarkan menghadiri kuliah dan menduduki sebarang bentuk penilaian selanjutnya. Pelajar juga perlu mengikut dan patuh kepada peraturan berpakaian yang berkuat kuasa dan menjaga disiplin diri masing-masing untuk mengelakkan diri tindakan tata tertib diambil terhadap pelajar. Pelajar juga perlu mematuhi peraturan keselamatan semasa proses pembelajaran dan pengajaran. Overall, dari segi penerangan tentang course outline ini, pelajar dapat mengetahui tentang maklumat kursus, jam bersemuka face to face, hasil pembelajaran kursus, penilaian kursus dari segi penilaian berterusan dan penilaian akhir, peruntukan markah bagi penilaian berterusan dan penilaian akhir, base kepada hasil pembelajaran serta masa yang diperuntukkan untuk penilaian berterusan, maklumat tentang sumber rujukan yang boleh dibuat serta peratus kehadiran yang membolehkan anda untuk melanjutkan pembelajaran bagi kursus ini.